Assalamualaikum, nama saya Khairunisa Nur Syahadu Tisarani, nombor metrik 292622. Sekarang saya akan menerangkan tentang abstrak. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk meneliti isu penyelewengan dana kerajaan dalam projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai LSC. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada penyelewengan dana kerajaan dalam projek tersebut, sekaligus dapat menilai kesan-kesan yang bakal dihadapi oleh kerajaan. Kajian ini menggunakan kaedah analisis seperti dokumen rasmi, kepustakaan, sumber internet dan kajian literatur yang berkaitan dengan kes kajian. Hasil kajian ini mendapati beberapa kelemahan seperti ketidakcekapan pengurusan projek, ketidakpastian jumlah dana projek dan kelemahan sistem pemantauan dan kawalan dalaman semasa projek ini dijalankan. Kerajaan perlu memberi penekanan yang lebih terhadap setiap pengeluaran dana untuk setiap projek tersebut dan sentiasa melakukan aktiviti pemantauan dan kawalan terutamanya di bahagian dalaman organisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusara binti Bahadi, nama metrik 293055. Saya akan membentangkan tentang pengenalan yang berkaitan dengan perolehan kerajaan. Perolehan kerajaan adalah bermaksud perolehan barangan dan perkhidmatan oleh kerajaan Malaysia. Dan perolehan kerajaan dibahagikan kepada tiga, iaitu bekalan, perkhidmatan dan juga kerja. Perolehan kerajaan jenis bekalan bermaksud barang atau keperluan yang akan diberikan untuk kegunaan jabatan atau agensi-agensi kerajaan dalam mereka menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek. Dan sebagai contoh, perolehan kerajaan jenis bekalan adalah seperti bahan binaan, kenderaan dan alatan pejabat. Yang kedua adalah perolehan kerajaan jenis perkhidmatan, iaitu khidmat daripada tenaga kerja sumber manusia melalui kepakaran atau kebolehan mereka. Dan perolehan jenis perkhidmatan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu perkhidmatan jenis perundingan dan perkhidmatan bukan jenis perundingan. Dan perkhidmatan jenis perundingan adalah semua jenis kajian yang akan dijalankan oleh badan kerajaan. Dan perkhidmatan jenis bukan perundingan adalah perkhidmatan yang diberikan seperti pengendalian dalam kursus dan atau latihan dan penyewaan. Dan yang ketiga iaitu perolehan kerajaan jenis kerja, iaitu kerja-kerja yang melibatkan kerja industri binaan, elektrikal dan mekanikal. Dan terdapat dua jenis kerja dalam industri binaan, iaitu kerja pembinaan bangunan dan kerja kejuruteraan awam. Dan kedua-dua perolehan kerja ini melibatkan kerja-kerja membina, membaiki, membaik pulih, mengubah suai dan juga menaik taraf. Segala perolehan kerajaan ditadbir oleh Akta Prosedur Kewangan 1957 dan Akta Perolehan Kerajaan 2003. Dan segala Akta Prosedur ini adalah mewujudkan rangka kerja bagi proses perolehan awam, memastikan ketelusan, keadilan dan kebertanggungjawaban dalam perbelanjaan kerajaan Malaysia. Perolehan kerajaan turut perlu mematuhi segala arahan pembendaraan, iaitu peraturan utama berkaitan dengan tata kelola pengurusan kewangan oleh kerajaan. Arahan pembendaraan juga perlu diikuti dengan tempoh yang terkini. Sebagai contoh, arahan pembendaraan telah dipindah daripada yang dahulunya daripada 2008 dan ke pembendaraan arahan terkini iaitu 2023. Dan sistem perolehan kerajaan Malaysia telah dilaksanakan melalui sistem sentral dan decentral. Centralized bermaksud perolehan barang guna sama dikendalikan secara berpusat, manakala decentralized bermaksud melalui kementerian, jabatan dan agensi lain. Dan perolehan kerajaan mempunyai objektif, prinsip dan dasar, iaitu objektif adalah nilai faedah terbaik, kualiti terjamin dan juga mematuhi jumlah yang dikehendaki. Dan prinsip adalah accountability awam, iaitu perolehan kerajaan hendaklah dijalankan secara bertanggungjawab dengan mematuhi setiap dasar dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang ketiga adalah dasar. Kerajaan memberi keutamaan kepada syarikat tempatan negara dan mematuhi dasar semasa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutamanya berkaitan dengan tender antarabangsa dan dasar keutamaan kepada barangan tempatan. Nama saya Muzaffar binti Munif, nombor metrik 292881 akan membentangkan bahagian objektif. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan 4 objektif utama kajian, iaitu objektif pertama, menilai tingkah laku yang berkaitan dengan perolehan kerajaan dalam kes penyelewengan yang terlibat dengan pembinaan 6 kapal tempur pesisir pantai LCS untuk kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia semasa pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Untuk objektif kedua, melalui kajian ini, kita juga dapat memahami prosedur operasi standard SOP dalam perolehan serta jenis pelanggaran yang terlibat dalam kes tersebut. Untuk objektif ketiga, penyelidikan ini juga bertujuan untuk membahas nilai etika dan integriti penjawat awam pada zaman ini. Untuk objektif yang terakhir, menjelaskan prosedur penyiasatan dan tahap profesionalisme yang melibatkan 3 badan utama kerajaan, iaitu Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Nama saya Kamraj akan membentangkan kajian lepas. SPRM menggunakan data yang disediakan oleh BHIC, Perniagaan Indo BNS Bauxite Heavy Industry Corporation Berhad, BHIC dipercayai menjadi asas penahanan melalui siasatan laporan daripada syarikat tersebut. Seterusnya, Kementerian Kewangan telah menganugerahkan BNS Projek LCS
Bufsted Holdings memiliki 68.84% daripada entiti yang dikenali sebagai BNS. BHIC memiliki anak syarikat milik penuh. Prestims Industri Sendirian Berhad yang memegang 20.8% lagi pegang dalam BNS. Satu saham dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, manakala baki saham dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera iaitu LTAT. Kerajaan telah membayar sebanyak RM6 bilion kepada syarikat tersebut. RM1 bilion dibelanjakan daripada RM5.94 bilion untuk kapal tempur. Projek LCS dipilih untuk diteruskan oleh Kabinet pada masa ketika itu untuk manfaat TLDM. BNS perlu menggunakan baki shilling kontrak untuk menyediakan sekurang-kurangnya 2 kapal tempur, menamatkan kontrak BNS sepenuhnya atau melantik Naval Group France untuk membina kapal LCS sebagai kontraktor penyelamat. Kerajaan telah membayar sebanyak RM6 bilion kepada syarikat tersebut. RM1 bilion dibelanjakan daripada 5 faktor pertama adalah menganjurkan pameran maritim aerongkasa antarabangsa Langkawi 2019 iaitu 519 dan pameran maritim. Faktor kedua pula, tentera laut di Malaysia iaitu TLDM perlu memiliki kapal perang moden dan canggih. Industri persenjataan kita lebih mampu memenuhi permintaan Angkatan Tentera Negara. Seterusnya saya akan menyambung kepada analisis kerajaan iaitu kes penyelenggaraan dana untuk perolehan kerajaan iaitu pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS TLDM yang merupakan perolehan kerajaan jenis kerja iaitu kerja yang melibatkan industri binaan. Pembinaan ini juga dikategorikan sebagai kerja dalam industri jenis kejuruteraan awam. Pembinaan LCS dikatakan berlaku penyelewengan dana kerana berlaku pertambahan dana ketika pembinaan kapal pesisir tersebut dan mengambil tempoh yang lama untuk disiapkan. Dan setakat tahun 2022, peruntukan had shilling asal bagi belanja pembinaan adalah 9 bilion tetapi pada pembinaan pertama LCS telah menelan belanja sebanyak 6 bilion ringgit dan dana kepada BNS iaitu syarikat pembinaan juga telah dipindah kepada RM9.13 bilion dan kadar peruntukan juga dibuat secara terus tanpa melalui parlimen dahulu yang sepatutnya setiap dana kepada binaan ataupun perolehan kerajaan hendaklah melalui parlimen dan ini menimbulkan keraguan kepada rakyat dan dan pihak PAC bertindak untuk menyiasat perkara ini. Antara perkara yang turut meragukan pihak rakyat dan kerajaan adalah melihat kepada kedudukan aliran tunai syarikat BNS iaitu syarikat yang diberi tender untuk membuat pembinaan LCS yang dilihat lemah pada 31 Mei 2019. BNS mengalami hutang bank berjumlah RM956.89 juta dan turut menghadapi liability tertunggak terhadap pembekal serta pengeluar barangan tulen OEM berjumlah RM801.11 juta dan projek ini turut dilihat menghadapi isu penting termasuk dengan kelewatan anggaran kos yang berlebihan dan syarat kontrak yang lemah dan akibat itu pada tahun 2019 projek ini telah digantung dan disambung semula pada tahun 2022 dan kes ini telah didedahkan oleh Ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC ketika pembubaran Parlimen ke-14 pada Ogos tahun 2022 dan kerajaan telah mengambil kira telah mengeluarkan kira-kira RM6.083 bilion untuk projek ini sepanjang tempoh pembinaan tetapi tiada kapal LCS yang lengkap dapat disampaikan kepada kerajaan. Kes ini turut pertama kali dilaporkan pada tahun 2018 apabila Jawatankuasa Parlimen yang ditubuhkan untuk menyiasat perolehan, tadbir urus dan kewangan projek itu dan kerajaan Malaysia telah menklasifikasikan dua laporan berkaitan projek itu iaitu laporan pertama adalah oleh Jawatankuasa penyiasatan khas mengenai perolehan, tadbir urus dan kewangan oleh Ketua Audit Negara manakala laporan yang kedua adalah laporan audit forensik yang dikemukakan oleh Alliance IFA Sdn Bhd terhadap syarikat Boston Naval Shipyard iaitu BNS syarikat pembinaan kapal LCS dan proceeding berkaitan isu LCS telah bermula pada 18 November 2022 oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Dan sepanjang tempoh kes ini disiasat, beberapa individu telah didakwa oleh kerajaan antaranya adalah mantan Panglima di TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia iaitu Tan Sri Ahmad Ramli telah dibicarakan di Mahkamah Jenis Seksyen pada 16 Ogos 2022 atas 3 tuduhan iaitu kesalahan pecah amanah melibatkan wang syarikat berkaitan LCS berjumlah lebih daripada RM21 juta pada tahun 2010 dan 2011. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bentuk pelanggaran dalam kes tersebut. Terdapat beberapa bukti ataupun kes yang telah dikaji. Iaitu yang pertama adalah
Menurut berita Sinar Harian pada tarikh 10 Ogos 2022 iaitu menerusi presiden tersebut, Amrin telah menimbulkan situasi yang mencetuskan pertanyaan bagaimana beliau berhubung dengan tindakan pihak yang terbabit mendatangani kontrak perolehan dalam projek LCS sebelum mereka bentuk dimuktamadkan. Ini merupakan adalah salah satu isu yang berkenaan dengan perjanjian kontrak ataupun pelanggaran kontrak. Seterusnya, penipuan iaitu penyampaian maklumat yang disengaja, penipuan dokumen atau kos yang membani untuk keuntungan peribadi. Menurut berita harian pada 16 Ogos 2022, bekas penglima atau pemantan TLDM telah didakwa atas pertuduhan pecah amanah dana syarikat perkapalan. Dengan ini, dia menunjukkan bahawa telah melakukan penipuan dalam pengeluaran dana sebuah syarikat perkapalan yang berjumlah 21.08 juta. Ia mempunyai kaitan dengan perolehan projek iaitu pembinaan kapal tempur pesisir pantai yang dipanggil sebagai LCS. Seterusnya, penyalahgunaan. Penggunaan dana yang tidak betul, pengurusan sumber yang salah ataupun kegagalan untuk menyampaikan nilai untung. Menurut berita harian pada tarikh 21 Ogos 2022, isu kapal LCS telah melibatkan penyalahgunaan dana yang diberikan iaitu Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau dipanggil PSC. Ia mendedahkan bagi prosedur isu LCS ini. Ia bermula pada tarikh 18 November 2020. Telah didapati bahawa dana yang telah diberikan itu tidak digunakan dengan tujuan yang betul iaitu sebanyak 6.083 juta bilion telah dibayar untuk siapkan 5 buah kapal, tetapi kontrak ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Hal ini ia telah menunjukkan bahawa beberapa pihak telah melakukan pecah amanah dan menggunakan kuasa dengan salah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bentuk pelanggaran dalam kes tersebut. Terdapat beberapa bukti ataupun kes yang telah dikaji. Iaitu yang pertama adalah menurut berita Sinar Harian pada tarikh 10 Ogos 2022 iaitu menerusi presiden tersebut, Amrin telah menimbulkan situasi yang mencetuskan pertanyaan bagaimana beliau berhubung dengan tindakan pihak yang terbabit mendatangani kontrak perolehan dalam projek LCS sebelum mereka bentuk dimuktamadkan. Ini merupakan adalah salah satu isu yang berkenaan dengan perjanjian kontrak ataupun pelanggaran kontrak. Seterusnya, penipuan iaitu penyampaian maklumat yang disengaja, penipuan dokumen atau kos yang membani untuk keuntungan peribadi. Menurut berita harian pada 16 Ogos 2022, bekas penglima atau pemantan TLDM telah didakwa atas pertuduhan pecah amanah dana syarikat perkapalan. Dengan ini, dia menunjukkan bahawa telah melakukan penipuan dalam pengeluaran dana sebuah syarikat perkapalan yang berjumlah 21.08 juta. Ia mempunyai kaitan dengan perolehan projek iaitu pembinaan kapal tempur pesisir pantai yang dipanggil sebagai LCS. Seterusnya, penyalahgunaan. Penggunaan dana yang tidak betul, pengurusan sumber yang salah ataupun kegagalan untuk menyampaikan nilai untung. Menurut berita harian pada tarikh 21 Ogos 2022, isu kapal LCS telah melibatkan penyalahgunaan dana yang diberikan iaitu Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau dipanggil PSC. Ia mendedahkan bagi prosedur isu LCS ini. Ia bermula pada tarikh 18 November 2020. Telah didapati bahawa dana yang telah diberikan itu tidak digunakan dengan tujuan yang betul iaitu sebanyak 6.083 juta bilion telah dibayar untuk siapkan 5 buah kapal, tetapi kontrak ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Hal ini ia telah menunjukkan bahawa beberapa pihak telah melakukan pecah amanah dan menggunakan kuasa dengan salah. Isu-isu yang sering dilakukan seperti masalah etika dan integriti bukanlah perkara yang baru pada masa sekarang. Malah, perkara ini sudah berlaku sejak dahulu oleh penjawat awam Indonesia. Sifat etika dan integriti ini adalah sangat penting untuk diamalkan bagi mendapatkan sebuah organisasi yang bermutu tinggi. Dengan berlakunya susut nilai dalam integriti dalam kalangan penjawat awam Indonesia akan menjejaskan prestasi pentadbiran dan pemerintahan negara. Dengan berlakunya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, eksploitasi dalam sebuah organisasi akan mendatangkan begitu banyak kesan negatif kepada rakyat maupun negara. Oleh itu, usaha untuk pemahaman dan penggunaan budaya etika dan integriti ini perlu dilakukan secara efektif seperti dengan adanya Institusi Integriti Malaysia IIM pada 4 Mac 2004 di bawah Akta Syarikat yang berfungsi sebagai syarikat berhad menurut jaminan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Institusi ini ditubuhkan adalah untuk mengkoordinasi, memantau dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Pelan Integriti Nasional PIN
yang di mana PIN itu telah digantikan kepada Pelan Antirasuah Nasional NACP. Dengan adanya kedua-dua institusi ini adalah sangat penting dalam negara kerana ia dapat sentiasa memantau setiap perlakuan dan tingkah laku setiap penjawat awam daripada melakukan sesuatu perkara yang akan menyalahi etika dan integriti yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dapat dilihat daripada kes rasuah yang berlaku di negeri Kelantan pada 7 September 2023 di mana SPRM telah pun menahan seorang penjawat awam yang telah didapati bersalah kerana telah menerima rasuah sebanyak RM45,000 sebagai balasan meluluskan sebuah syarikat pembekal sebagai program di bawah Jabatan Negeri Kelantan. Penjawat awam itu bukan sahaja telah ditahan kerana menerima rasuah, malah telah memasukkan tanda tangan seorang pegawai wanita yang berpangkat tinggi daripadanya. Selain itu dapat dilihat juga dengan kes penyelewengan dana sebanyak RM23 bilion oleh bekas Menteri Kanan dan Ahli Perniagaan yang telah disiasat oleh PDRM pada 19 Mac 2023. Menteri Kanan ini telah disyaki menyeleweng dana negara sebanyak RM23 bilion dengan membabitkan pembelian saham dengan sebuah syarikat besar dalam negara menggunakan dana kerajaan di mana setiap transaksi pembelian dan pendedah dokumen selit itu didalangi oleh bekas Menteri Kanan tersebut. Seterusnya, prosedur atau aliran penyiasatan iaitu Ketua Audit Negara. Penemuan audit dari Oktober 2019 hingga Januari 2020, audit telah dijalankan. Pada 22 Julai 2020, Ketua Audit telah mendapat jawapan daripada Kementerian Pertahanan. Pembelian 6 kapal kombatan literal iaitu kapal peronda Gen 2, pembelian sistem pertahanan udara Starstreak, pembelian 9 kenderaan untuk membawa kaki tangan berperisai. Shore Audit. Dari Oktober 2019 hingga Januari 2020, audit telah dijalankan. Pada 22 Julai 2020, Ketua Audit telah mendapat jawapan daripada Kementerian Pertahanan iaitu menolak jumlah denda daripada bayaran kemajuan seperti yang ditetapkan dalam kontrak untuk menguatkuasakan penghantaran lewat dan syarat pembekalan terhadap perbadanan. Memastikan spesifikasi atau keperluan penggunaan pihak yang berkaitan diambil kira semasa merangka kontrak beli balik. Mengambil tindakan undang-undang yang perlu terhadap pegawai atau syarikat yang melanggar arahan dan kewajipan jabatan seperti yang digariskan dalam kontrak, peraturan kewangan keperluan undang-undang. Okey, seterusnya jawatan kuasa kira-kira wang awam iaitu PAC. Yang pertama adalah prosedur yang telah diadakan oleh PAC. Mengadakan pendengaran adalah alat utama PAC. Pegawai penyeliaan Kementerian Kerajaan yang ada kaitan dengan isu siasatan perlu dijemput sebagai langkah awal. Kes ini diselesaikan sekiranya penjelasan pegawai mencukupi. Jika tidak, PAC akan memanggil saksi seperti kontraktor projek. Pada 18 November 2020, PAC memulakan 9 sesi mengenai isu LCS ini dan sesi terakhir pada 8 Mac 2022. PAC telah melawat limbungan BNS pada 11 Disember 2021 untuk lawatan kerja bagi melihat status projek LCS yang juga dikenali sebagai KD Maharajalela. Okey, seterusnya penemuan PAC Parlimen. Lebihan kos dan penggunaan bayaran yang tidak dimaksudkan untuk projek kerajaan telah memperolehi sejumlah 6.08 bilion pada 28 Oktober 2020. BNS membayar hutang lapor yang berkaitan dengan projek kapal peronda generasi baharu iaitu NGPV yang berjumlah RM400 juta sebanyak RM1.005 bilion dianggap sebagai overrun cost. Dengan ahli menyemak 40 halaman sehari, laporan LCS mengambil masa 4 hari penuh untuk disiapkan. Peringkat ketiga adalah ahli PAC akan mempunyai satu lagi peluang untuk menyelesaikan laporan sebelum ia dicetak semasa prosedur pengesahan akhir yang mengikuti penyiapan draft akhir. Jika tiada PAC, kerajaan tidak akan mendedahkan kajian penyiasatan LCS tambahan. Okey, ketiga adalah keterangan awal saksi semasa prosiding. PAC mengadakan 9 sesi prosiding bagi mendapatkan keterangan dan penjelasan daripada semua pihak berkepentingan dalam perolehan LCS. Okey, yang ketiga adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM. Yang pertama adalah penerimaan laporan. Laporan mengenai projek membina 6 LCS yang tidak dihantar tepat pada masanya telah diberikan kepada SPRM pada 21 November 2021 oleh Muhammad Imran Abdul Hamid iaitu Presiden Persatuan Veteran Tentera Lawan Diraja Malaysia. Kedua adalah penilaian awal. Urus setiap analisis maklumat akan menentukan sama ada terdapat atau tiada bukti rasuah dalam maklumat yang telah dikumpul. Jawatan kuasa menilai maklumat iaitu JMM akan dimaklumkan sekiranya terdapat unsur rasuah. Yang ketiga adalah keputusan untuk siasatan lanjut. Sebelum mendedahkan hasil siasatan RM9 bilion ringgit ini, berhubung pembinaan 6 kapal tempur pesisir iaitu LCS, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah iaitu SPRM perlu berunding dengan Jabatan Peguam Negara dan beberapa pihak yang berkaitan. Keempat adalah pengumpulan bukti.
Suruhanjaya Pencegah Rasuah menahan seorang lelaki berusia 62 tahun yang menjadi perantara kontrak bagi perolehan 6 kapal tempur littoral iaitu LCS bagi membantu siasatan penyerahan dokumen mengandungi butiran palsu bernilai 24 juta ringgit dalam kontrak. Okey, seterusnya adalah pertuduhan dan pendakwaan. Suspek disyaki menyerahkan dokumen maklumat mantan palsu untuk kontrak bernilai 24 juta kepada sebuah syarikat perkapalan. Selepas mendengar usul, SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya, lelaki itu diletakkan di bawah tahanan 5 hari sehingga 30 Januari 2022. Manakala siasatan dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Okey, seterusnya pengadilan dan mahkamah. 3 pertuduhan pencak amanah membabitkan penyelewangan wang 21.08 juta ringgit milik firma perkapalan berhubung pembinaan kapal tempur pesisir iaitu LCS dihadapkan ke atas bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey, yang higher sekali, keputusan mahkamah. Mahkamah membenarkan Ahmad Ramli diikat jamin berjumlah RM500,000 dan menjadualkan kes sehingga 24 November 2022. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian analisis kajian berkaitan tahap profesionalisme oleh Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam. Isu perolehan kerajaan merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap amalan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Perolehan kerajaan ini tidak terbatas kepada syarikat atau organisasi besar, tetapi juga boleh melibatkan syarikat kecil atau perniagaan peribadi. Institusi-institusi ini mempunyai tanggungjawab yang penting dalam memastikan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menangani kes pelanggaran perolehan, terutamanya dalam konteks yang dikaji iaitu penyelewengan dana kerajaan dalam pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS TLDM. Badan pertama adalah Ketua Audit Negara. Badan Ketua Audit Negara KAN perlu menunjukkan profesionalisme melalui penyelenggaraan audit yang lebih teliti dan mendalam terhadap pengurusan perolehan LCS TLDM. Laporan audit yang dihasilkan perlu memberikan gambaran yang jelas tentang sebarang penyelewengan dana kerajaan dan menyediakan cadangan tindakan pemulihan dan perbaikan yang sesuai. Proses audit harus dilakukan secara bebas dari sebarang tekanan politik dan kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektiviti. KAN juga perlu memastikan ahli pasukan audit mempunyai kebolehan dan kepakaran yang mencukupi untuk menyiasat isu-isu kewangan dan perolehan yang kompleks. Badan kedua adalah SPRM. Pada Februari 2020, SPRM telah membuat laporan berdasarkan audit forensik berkaitan projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS TLDM yang diarahkan oleh lembaga pengarah. Pada bulan Januari 2022, beberapa pegawai atasan syarikat tertentu ditahan oleh SPRM atas tuduhan terlibat dalam skandal projek kapal tempur pesisir pantai LCS yang bernilai RM9 bilion. Projek ini melibatkan kontrak yang dimiliki oleh Bastard Naval Shipyard Sedan Berhad. Seseorang bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Laksamana Mahdiabi Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor didakwa di Mahkamah Seksyen pada 16 Ogos 2022 di atas 3 pertuduhan pencak amanah yang berjumlah 21.08 juta membabitkan projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai. Badan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu menunjukkan ketelusan dan keberanian dalam menangani isu rasuah yang berkaitan dengan penyelewengan dana kerajaan dalam pembinaan LCS TLDM ini. Badan yang terakhir adalah PAC. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC mempunyai fungsi untuk menyiasat dan mengawasi keuangan negara serta memastikan kelancaran pengurusan dan pentadbiran keuangan negara dilaksanakan dengan cekap dan telus. Tahap profesionalisme PAC ini dapat dilihat daripada segala hasil laporan yang dikeluarkan adalah telus dan benar. Laporan yang telah dibentangkan oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara adalah profesional, adil dan sama sekali tidak berunsur politik. Hal ini jelas menunjukkan tahap profesionalisme yang dimainkan oleh pihak PAC. Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Jawatan Kuasa ini termasuk pembinaan LCS tidak mewakili mana-mana parti. Sebaliknya, dikeluarkan hasil daripada keputusan secara konsensus 14 ahli yang turut dianggotai oleh Parlimen daripada kerajaan. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh PAC perlu bersifat adil dan berdasarkan fakta yang ditemui semasa siasatan. Laporan PAC seharusnya mencakup analisis mendalam terhadap isu-isu yang dibangkitkan serta cadangan-cadangan untuk memastikan penambahbaikan sistem perolehan di masa akan datang. Akhir sekali, bagi kesimpulan kajian LCS ini adalah kajian kes penyelewengan dana kerajaan dalam pembinaan kapal tempur pesisir lantai LCS iaitu TLDM telah memberi banyak pengajaran yang mengajar bahawa setiap arahan ataupun tanggungjawab ia perlu dilaksanakan dengan jujur dan mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan. Apabila mempunyai pangkat, ia perlu menggunakan kuasa dengan amanah agar segala tanggungjawab yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan telus dan tidak menimbulkan isu pecah amanah. Hal ini sering diperkatakan kerana ia melibatkan sebuah ekonomi negara. Oleh itu, sebagai masyarakat yang sayang akan negara, haruslah menjalankan perintah dengan baik. Terima kasih.